Assalamualaikum, hai, Jamal MA di sini. Okey, kali ini kita bercerita tentang enjin Mitsubishi pula, enjin Inspira kan. Enjin 4B1. Okey, 4B1 ni maksud dia 4B10, 4B11 dan 4B12. Okey, tapi seperti biasa sambil menonton jangan lupa subscribe channel Jamal MA agar anda sentiasa update dengan video-video terkini. Enjin 4B1 ini adalah penerus legasi enjin Mitsubishi sebelum ni, iaitu enjin 4G6. Selepas 2005, enjin 4G6 tidak dihasilkan lagi, tidak dikeluarkan lagi, tetapi Mitsubishi dia sudah mula mengeluarkan enjin 4B1. Enjin 4B1 ini dihasilkan oleh Gemma, yang ini sebuah company ataupun sebuah syarikat yang ditubuhkan hasil usaha sama antara Mitsubishi dan Hyundai. Gemma ni bermaksud General Engine Manufacturing Alliance. Usaha sama antara Mitsubishi dan Hyundai. Hyundai kah? Betul kah Hyundai? Jadi antara enjin Mitsubishi dengan Hyundai ni, mereka bersama-sama menghasilkan binaan asas enjin, seperti blok, bottom end kan, dan beberapa lagi komponen-komponen kecil. Tetapi di bahagian top end ke atas, seperti bermula daripada head block, dorang dah buat asing-asing kan. Mitsubishi dia buat head dia buat sendiri, kemudian manifold dia buat sendiri, exhaust manifold dia buat sendiri kan. Begitu juga dengan Hyundai. Enjin 4B yang pertama ialah 4B10. Enjin ini bersesaran 1.8, 1798 cc. Bore and stroke bore 86 mm dan stroke 77.4 mm. Dodge Mavic, enjin ini. Kemudian compression ratio 10.5:1 dan power peak 143 PS, ataupun 141 bhp lah pada 6000 rpm. Torque peak 172 Nm torque pada 4250 rpm. 4B10 ini kita boleh tengok di Proton Inspira 1.8 dan Lancer 1.8. Adakah? Kalau tidak tahulah, kalau di pasaran tempatan sini kan Lancer 1.8 ni dipanggil apa kan? Dan seterusnya adalah 4B11. 4B11 ni bersesaran 2.0 ataupun 1998 cc. Bore and stroke sama, 86 bore, 86 stroke. Compression ratio 10:1 ataupun 10.5:1. Kemudian power peak sehingga 158 ataupun 156 bhp pada 6000 rpm. Sebab dia ada dua versi, yang satu versi ni 118 PS pada 4500 rpm. PHEV kan, ada pula PHEV ni kan. Apa dia PHEV? Kemudian torque pada adalah 199 Nm torque pada 4250 rpm. Enjin ini kita boleh tengok di Inspira 2.0 ataupun Inspira Executive kah begitu. Kemudian Lancer 2.0. Yang seterusnya sama juga 4B11 tapi versi turbo. Yang ini dipakai dalam Mitsubishi Lancer Evolution 10, Evo 10. Sama juga seperti 4B11 tadi, tapi yang ini compression ratio dia 10:9:1. Kemudian power peak dia ada pelbagai versi. Dia ada JDM, ada USDM, ada Lancer Rally Art kan. Kemudian ada European market, kemudian ada UK only kan. Jadi masing-masing ada apa? Ada kadar lah kan, ada kadar PS tertentu lah kan, mengikut di mana kendaraan ini dipasarkan. Dan yang rendah adalah 280 PS, untuk JDM pada RPM 6500.
dan yang paling tinggi adalah 409 PS pada 6500 RPM untuk pasaran UK kan. So ini adalah range power 4B11T ni kan. Okey, dia bermula pada 280 PS sehinggalah ke 409 PS. Okey. Dan torque pun dia ikut di mana juga kenderaan ini dipasarkan kan. Jadi sesuailah dengan horsepower tadi kan ataupun PS tadi kan, nilai PS tadi kan. Okey. Contohnya yang di sini dia bermula daripada 422 Nm pada 3500 RPM dan yang paling tinggi adalah 525 Nm torque pada 3500 RPM. Okey. Jadi ini adalah range torque engine ini. Yang seterusnya adalah 4B12. Okey, 4B12. Okey. Yang ini bersesaran 2.4 liter. Bore berukuran 88 mm dan stroke berukuran 97 mm. Okey. Jadi compression ratio 10.5:1. Power peak 170 PS ataupun 168 bhp pada 6000 RPM. Okey, dan torque adalah pada 226 di antara antara 226 sehingga 232 Nm torque pada 4100 RPM. Okey, depend on region. Dia tulis di sini kan. Okey, bergantung dengan kawasan lah negara kan di mana engine ini dipasarkan. Okey. Okey, itu spesifikasi engine kan. Sekarang kita tengok dia punya ratio gear pula kan. Okey. Engine ni saya ingat dipadankan dengan manual transmission pun ada kan, dengan CVT pun ada, Sportronic CVT kan. Okey, dan Sportronic SSD kan. So mari kita tengok yang manual kan. Okey, manual first gear ada 5 gear. Ada 5 gear semua. Dan kalau kita tengok ratio gear ni lebih tinggi berbanding K20 manual. Okey. Lebih tinggi sikit. Kemudian begitu juga dengan engine yang tadi tu engine 4B10 dan 4B11 pun okey. Okey. Ratio gear dia pun lebih tinggi daripada K20. Okey. Dan gear 4B12 pun okey, lebih tinggi daripada K20 kan. Okey, untuk transmission ataupun gear 4B12 ni, okey, kalau kita tengok dia punya transmisi, dia punya gear ratio pun lebih tinggi daripada K24. Okey, terutamanya pada gear 1, 2, 3 dan 4. Okey. Final drive, okey, rata-rata K20 5 kelajuan ataupun 5 speed lebih tinggi berbanding engine 4B1 ini. Okey. Apa yang menarik di sini, okey, saya melihat engine 4B10 tadi, okey. Sebenarnya engine 4B10 ini kalau kita tengok mungkin Inspira 1.8 ataupun Lancer 1.8 ni lebih laju berbanding FD2 kan, berbanding FD1. Okey. So kalau kita tengok dia engine 4B10 ni dia over square, 4B11 dia square dan 4B12 dia under square kan. So 4B10 ni adalah engine laju dan kalau kita tengok ratio gear dia pun okey sesuai dengan engine ni. Engine ni 4B10 torque tidak tinggi tetapi ratio gear, okey, torque tu dia letak di ratio gear kan, sebab ratio gear lebih besar daripada K20 5 transmission. Okey. Dan kelebihan engine 4B1 ini, okey, kalau K series dia ada gearbox FD2R dan gearbox CL9. Okey. Untuk engine 4B1 ini diorang ada Sportronic SST. Okey, yang ini manual transmission di steering lah kan. Jadi ini sport mode, yang ni lebih cekap lah kan, macam Volkswagen lah kan. Sportronic lebih berkesan semasa kita shifting, langsung kita tidak buang masa kan. Walaupun Sportronic ini kalau kita tengok ratio gear dia lebih kurang FD2R kan, tetapi kalau dipadankan dengan engine 4B10, okey, kita boleh adjust AFR tu sesuai dengan gear ratio kan. Yang ini kalau jurutara
Jurutala yang mahir, okey, dia akan boleh adjust AFR itu sesuai dengan gear, okey. Gear mana dia perlu rendahkan AFR kan supaya gear lebih smooth macam tu kan, lebih long lah, lebih jauh kita menggunakan gear tu kan. So kalau jurutala mahir, benda ni memang tidak ada masalah lah dengan mereka kan. Okey. Saya sebenarnya lebih suka enjin yang torque tidak kuat, okey, seperti enjin 4B10 inilah kan, sebab torque di AFR ni kan dia boleh menurun kan. Kereta dan enjin kita ni semakin kita laju, okey, horsepower semakin meningkat dan torque pun meningkat juga, tetapi dia meningkat dalam keadaan yang menurun, maknanya dia tidak akan mengatasi horsepower macam tu kan. Tetapi enjin yang square dan under square kan, sekiranya torque tu kita letak di enjin kan, torque pada enjin, okey. Yang ini torque enjin tu tidak pandai berkurang sama ada kita RPM rendah ataupun RPM tinggi kan. Sebab torque di conrod tu kan, ialah conrod kan. Conrod ni mana dia tidak boleh pendek kan. Contohlah masa kita low RPM dia jadi panjang dan semasa kita high RPM dia menjadi pendek kan. Dia tidak begitu kan. So benda ni susah, memang tidak boleh diubah lah kan bila kita bergerak laju kan. Jadi saya lebih suka menala torque pada gear, pada AFR kan. Sebab macam saya cakap tadi, okay, torque ni dia akan berkurang sekiranya kereta kita akan bergerak laju. Okay. Torque dan horsepower tidak akan berpisah kan. Ada pendapat orang yang kita tengok di mana-mana kan, yang kita baca di mana-mana. Okey, masa kita mendaki kita menggunakan torque dan semasa kita berjalan di kawasan mendatar kita akan menggunakan horsepower kan. Sebenarnya tidak. Sama ada kita mendaki ataupun kita memandu mendatar, okey, horsepower dan torque tetap ada kan, tetap wujud. Mereka tetap seiring kan. Cuma beza dia bila kita bergerak slow, torque lebih tinggi berbanding horsepower. Bila kita bergerak laju, horsepower lebih tinggi berbanding torque. Tetapi kita perlu tengoklah jenis enjin kita kan, under square ke, over square ke, ataupun square engine. Okey. Itulah dia review tentang enjin 4B1, okey, Mitsubishi Lancer ataupun enjin Proton Inspira kan. Okey. Saya harap anda mendapat input tambahan kan, okey. Dan terima kasih kerana menonton sampai ke sudah. Okey, jika anda suka video ini jangan lupa like, okey, share, dan penting sebelum anda meninggalkan video ini, sebelum anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum, bye bye.